Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita ingin membincangkan tentang satu topik yang sangat besar, iaitu multiple myeloma. Multiple myeloma ini sebenarnya adalah satu jenis penyakit yang agak common, tetapi di Malaysia mungkin kerana pesakitnya pada usia tua, kita tidak dapat mengesannya pada peringkat awal. Jadi semasa kita membincangkan tentang rumusan ini, mungkin kita teringat-ingat mungkin nenek ataupun datuk kita merungut sakit tua. Mungkin salah satu sebab mengapa mereka selalu mendapat sakit-sakit tulang dan sebagainya, rasa keletihan, mungkin puncanya ialah daripada multiple myeloma ini. Jadi multiple myeloma ini memang adalah jenis kanser, dan kansernya datang daripada sejenis darah putih yang sudah matang, dan tugasnya hanya satu sahaja, iaitu untuk menghasilkan immunoglobulin. Sel ini kita panggil plasma sel. Dia berasal daripada sel darah putih limfosit. Selalunya dia terkumpul di dalam sumsum tulang, tetapi juga dia boleh mengalir di dalam darah kita dan hinggap pada kelenjar-kelenjar. Jadi tugasnya seperti yang saya bincangkan tadi, dia adalah untuk pembuatan immunoglobulin. Immunoglobulin ini adalah jenis protein yang dihasilkan untuk menentang serangan jangkitan kuman. Dia mempunyai beberapa keistimewaan di mana dia boleh ingat apakah jangkitan kuman yang kita dapat sebelum ini, supaya kita tidak dapat lagi terkena kali kedua. Kita sudah ingat jangkitan kuman itu, jadi kali kedua kita dapat jangkitan kuman itu, badan kita dapat menanganinya dengan lebih baik. Contohnya seperti kalau kita kena chicken pox, kali kedua kita kena, mungkin kita tak perasan pun yang kita ada jangkitan tersebut. Jadi sekiranya kita mendapat masalah pada plasma sel tersebut, maka badan kita akan mengeluarkan immunoglobulin tanpa terkawal. Jadi sepatutnya dia bertugas untuk mengawal jangkitan kuman. Tapi kalau dia buat terlalu banyak, dia akan mengurangkan sel-sel yang sepatutnya elok untuk immunoglobulin elok yang untuk menangkis jangkitan kuman. Sebaliknya, dia hanya buat satu klon saja yang mungkin tidak berguna. Sementara itu juga, penghasilannya ini juga akan mengurangkan penghasilan immunoglobulin yang normal, dan juga kalau terkumpul dengan begitu banyak, selnya agak besar dan ianya akan merosakkan organ-organ dalam badan kita. Jadi kalau kita rumuskan dari segi gejalanya, jadi sekiranya terdapat terlalu banyak immunoglobulin dalam peredaran darah kita, maka protein dalam badan kita akan menjadi tinggi. Ini akan menyebabkan kelikatan pengaliran darah, jadi kita ada risiko mendapat stroke ataupun serangan jantung. Dan juga sebab immunoglobulin yang dihasilkan ini walaupun banyak, kualitinya tidak bagus, maka risiko jangkitan kuman adalah tinggi pada pesakit-pesakit multiple myeloma. Protein-protein ini juga bila terkumpul dapat merosakkan organ-organ tertentu. Contohnya, sekiranya protein ini melalui ginjal kita, buah pinggang kita, maka penurasan pada buah pinggang itu akan mengumpulkan lagi protein-protein ini. Bila terkumpul, ia akan menjadi toksik dan akan merosakkan buah pinggang tersebut. Jadi bila dia berkumpul di bahagian tulang pula, ia akan mencairkan tulang itu. Maka pesakit-pesakit yang ada multiple myeloma ini, kalau kita buat x-ray, kita nampak tulangnya bertumpuk-tumpuk, dan kalsium yang sepatutnya ada pada tulang ini akan terkeluar daripada tulang dan mengalir dalam badan kita, dan kalsium terlalu tinggi juga akan membuat kerosakan kepada kita. Jadi rakan tulang ini akan membuatkan kerapuhan, dan kadang-kadang pesakit itu mendapat patah tulang tanpa ada sebarang-sebarang sebab. Jika dibiarkan tanpa terkawal, maka sel-sel plasma sel ini yang berada dalam sumsum tulang ini dapat bercambah dengan banyak dan akan menghalang penghasilan sel-sel yang membuat darah seperti biasa, menyebabkan kegagalan pada sumsum tulang. Jadi pesakit ini akan mendapat anemia, akan mendapat lebam-lebam kerana kekurangan sel darah merah dan sel platelet. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, pesakit yang sudah mempunyai multiple myeloma hanya mempunyai jangka hayat yang suntuk, selalunya dalam 6 bulan sahaja.
Tetapi sekarang ini dengan ubat-ubat yang kita ada, kita dapat mengawal penyakit ini. Tetapi untuk menyembuhkannya agak sukar kerana pesakit ini selalunya datang pada peringkat yang agak lanjut dan juga usia mereka mungkin sudah tua. Jadi untuk kita mengubat mereka dengan kemoterapi dan sebagainya, mungkin itu tidak dapat dijalankan. Dengan teknik-teknik yang kita ada sekarang, dengan ubat-ubat yang kita ada, kita dapat memanjangkan jangka hayat pesakit-pesakit kita pada lebih daripada 6 tahun. Kalau dulu 6 bulan, sekarang lebih pada 6 tahun. Tetapi ubat-ubat ini kita selalunya gunakan teknik yang tidak menggunakan kemoterapi supaya bila kita usianya telah lanjut pun kita dapat menggunakannya. Tetapi bila kita cakap kalau kita tidak menggunakan kemoterapi, kita paksa menggunakan teknologi-teknologi yang terkini dan kosnya mungkin akan menjadi penghalang. Jadi selalunya kita akan guna ubat-ubat yang basic dahulu, mungkin mempunyai sedikit kemoterapi, tetapi kadang-kadang dengan ubat ini sudah cukup untuk mengawal penyakit ini pada peringkat awal. Kalau kita nak mengingati semula ya gejala-gejala yang ada pesakit kita ini, kita ingat ya, kanser maknanya dia macam ketam. Ketam itu crab. Jadi kalau kita lihat semula gejala-gejala yang dapat kepada pesakit-pesakit multiple myeloma ini, kita lihat pada sini crabnya. C untuk kalsium, R untuk kegagalan ginjal itu renal failure, A untuk anemia dan B adalah masalah pada tulang. Jadi masalah pada tulang ni ada dua cara ya. Tiga cara sebenarnya. Satu, tulang kita rapuh dan patah. Yang kedua, kita boleh mendapat bonjolan-bonjolan ataupun ketumbuhan pada tulang kita yang kita panggil plasmacytoma. Dan yang ketiga ialah kerosakan pada susun tulang kerana kemasukan plasma sel yang bercambah ini. Jadi dari segi ujian, kita mulakan dengan ujian darah dahulu. Jadi kita mahu tengok sama ada kita ada anemia atau tidak. Jadi ujian-ujiannya secara basicnya, selanjutnya kita tengok fungsi buah pinggang, berapa jumlah kalsium ada dalam badan kita, dan juga ada ujian-ujian lain seperti ESR yang sebenarnya mengetahui kelikatan darah seseorang itu. Seterusnya, ujian-ujian darah yang lebih kursus adalah kalau kita buat serum electrophoresis, ia untuk mengkaji sama ada terdapat pembuatan protein yang tidak sepatutnya ada dalam badan. Kita juga ingin menyukat tahap ataupun paras immunoglobulin. Ini dapat dibuat dengan ujian darah ya. Lagi satu ujian darah yang penting ialah beta-2 microglobulin dan juga serum free light chain. Saya akan terangkan sedikit apakah fungsi ujian-ujian ini kerana ia bukannya ujian yang selalu kita buat sebagai saringan. Seterusnya, kita mungkin ingin mengetahui sama ada terdapat kerapuhan tulang atau tidak. Mungkin kita kena buat skeletal survey atau X-ray seluruh badan kita. Itu juga kita boleh buat gunakan teknologi PET scan dan CT scan. Pemeriksaan susun tulang adalah sesuatu yang penting kerana kita mahu tahu sama ada pesakit tersebut mempunyai banyak atau tidak plasma sel dalam sum-sum tulangnya, dan juga kita ingin mengetahui sama ada kerosakan kromosom pada sum-sum tulang tersebut. Sekiranya terdapat sel-sel protein yang terturas daripada ginjal kita, kita mungkin dapat mengesannya di dalam urin kita, dalam air kencing kita. Kita namakan protein yang terturas ini Bence-Jones protein. Ia boleh juga disaring ya, sebagai salah satu teknik untuk mengetahui sama ada pesakit itu ada myeloma atau tidak. Jadi memang ada banyak ujian yang kita perlu buat, tetapi pada peringkat awal ni kita fahami itu saja dahulu. Jadi sekiranya ada kita mengesyaki pesakit-pesakit kita mempunyai gejala-gejala ini, contohnya anemia tanpa sebab, kenapa tiba-tiba dapat kerosakan buah pinggang, sakit-sakit tulang, ataupun pesakit kadang-kadang itu datang ke klinik ortopedik kerana patah tulang tanpa sebab, maka siasatan-siasatan awal kita patut tujukan untuk mengetahui sama ada pesakit ini mempunyai multiple myeloma atau tidak. Jadi sila hubungi doktor anda untuk maklumat lanjut ataupun hubungi website saya untuk membincangkan kes ini seterusnya. Ini untuk bahagian pertama ya. Kita akan sambung dalam bahagian kedua untuk mengetahui cara kita menyiasat dan juga merawat multiple myeloma.